Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat bersama untuk kita meneruskan kelas pengantar kita berkenaan dengan tafsir yang kita sampai itu pada surah Al-Baqarah. Cuma Ustaz Azhari tu ambil sampai apa? 248. 29 habis. Jadi kita revise sikit sebelum kita teruskan, kita revise sikit. Dan dalam tajuk ni kita kata apa yang disampaikan dalam surah bahagian kedua surah Al-Baqarah, kita terangkan beberapa kali bahawa start daripada ayat 164 63 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala bincangkan berkenaan dengan tajuk apakah perkara yang patut dibawa oleh umat Islam untuk melayakkan mereka mendapat khilafah. Start dari situlah kita bincangkan berkenaan dengan masalah kebaikan itu apa, kemudian berkenaan qisas, kemudian berkenaan dengan wasiat, kemudian berkenaan dengan puasa, kemudian berkenaan dengan makan harta dengan batil, kemudian berkenaan dengan bulan, anak-anak bulan tu untuk apa guna dia, kemudian berkenaan dengan tajuk kital, peperangan, kemudian berkenaan dengan masalah haji, kemudian perkahwinan, perceraian, nafkah dan sebagainya. Dan berakhir tu sampai pada peringkat ni masih lagi diberikan contoh-contoh dan juga ajaran pada umat Islam ni apa yang patut mereka buat agar mereka layak untuk khilafah. So jadi kisah ni kita bincang itu start dengan ayat yang sebelumnya. Allah nyatakan alam tara ilal mala'im bani Israil min ba'di Musa. Mana tak kira kau lihat Muhammad kepada sekumpulan di kalangan Bani Israel ni sesudah Musa AS. Ya. Alam tara ilal mala'im bani Israil min bani Musa min bani Israil min ba'di Musa. Mana golongan pembesar ni yang minta pada raja, pada nabi mereka untuk utuskan bagi mereka ni seorang raja untuk mereka perang jalan Allah Ta'ala. Mana kita kata benda tersebut adalah apa yang Allah Ta'ala ceritakan balik, jangan kita jadi macam mereka. Yang kesilapan mereka buat, yang kita buat sama. Jadi dalam tajuk tersebut dibincangkan mereka minta pada nabi tersebut dan nabi tersebut appoint, beritahu bahawa Allah Ta'ala tentukan untuk mereka Talut sebagai seorang raja. Yang dia bukannya keluarga ketua keluarga bagi Bani Israel, maka diorang nampak diri dia ni tak layak. Tapi Nabi tu beritahu bahawa Talut adalah raja yang layak kerana pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ujian bagi mereka. Dan kemudian disebut pada ayat 238 Allah Taala nyatakan wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka nabi mereka, inna ayatul mulkihi, tanda kekuasaan dia, tanda kerajaannya, mana dia menjadi ketua kepada kamu, ayatiyakumut tabut, bahawa dia akan datang bawa kepada kamu ni satu peti, fihi sakinatun, dalamnya dalam peti berkenaan ada ketenangan dari Tuhan kamu. Mana maksud dia tanda keberkatan kerajaan Talut ini ke atas kamu adalah Allah Ta'ala kembalikan kepada kamu peti yang dalamnya yang dahulu diambil daripada kamu. Yang ini kita kata ada satu benda yang agak kata Allah Ta'ala perendahkan kedudukan Bani Israel ini. Bila mana mereka hanya boleh berperang bila mana peti ada. Tak ada peti, tak boleh menang. Peti ada, kemenangan pasti. Mana kita kata bergantung dengan fizikal atau barang, objek. Yang objek tadi hilang, kalahlah. Macam Melayu kita apa? Keris Taming Sari Taming Sari lah. Taming Sari hilang, tak habislah. Hilanglah kerajaan. Jadi mana boleh macam tu sebenarnya. Cuma kat sini Allah Ta'ala uji mereka dan juga kena kepada mereka pasal mereka nak sangat benda fizikal. Allah Ta'ala berikan mereka fizikal. Tapi benda fizikal tadi dari segi satu arah nampak macam rahmat. Tapi sebenarnya dia adalah apa? Ujian berat Allah Ta'ala ke atas mereka. Sebab bila benda tu hilang, mereka akan hilang keyakinan untuk pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mereka akan menganggap diri mereka ni tak dapat lagi akan dapat lagi daripada Allah Ta'ala sebarang kebaikan. Sebab kita umat Islam tidak boleh macam tu. Maka tak ada benda fizikal yang mesti kepada kita untuk hadir. Macam capal Nabi ke punya lambang, logo kan. Logo ini ke logo itu ke, keris Taming Sari ke mahkota kebesaran ke kan, mahkota kebesaran berat berapa kilo ke. Kalau ada ke tak ada benda berkenaan, kalau anda kata Allah Ta'ala tarik kerajaan, dia tarik kerajaan. Ini bagus ayat yang dibaca, ayat 26 surah
surah Ali Imran, Allah Ta'ala nyatakan qulillahumma malikal mulk, katakan Muhammad, Allahumma, ya Allah, ya Allah, malikal mulk, raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan pada siapa engkau nak, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kerajaan dari siapa yang kau nak, wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa kau nak, wa tudhillu man tasha, engkau hinakan siapa kau nak, biyadikal khair, di tangan mula segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau ke atas satu maha berkuasa. Itu benda paling habis patut diketahui oleh semua mukmin. Yang mana maksud dia, kalau dalam masalah apa, kemuliaan, kehinaan, raja, kerajaan dan juga kehilangan kerajaan tadi, itu adalah bendanya anugerah Allah Ta'ala, ditarik bila dia nak, dia beri bila dia nak. Tak ada berkaitan tajuk mahkota, tak ada berkaitan keris, tak ada tombak, tak ada capal, tak ada sekian, tak ada. Kan selempang ini akan datang serban warna ke, tak ada. Kan? Dia tapi Bani Israel diberikan Allah Ta'ala satu ujian yang berat. Mereka nak sangat barang yang fizikal, dan Allah Ta'ala bagi benda fizikal tadi. Tapi dalam masa yang sama, benda tersebut menjadi beban ke atas mereka. Sebab bila benda tu hilang, diorang pun jadi apa? Takut untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh hilangkan benda tersebut. Pasal itu sebab bila Nabi SAW wafat, Nabi sendiri kan, sebagai utusan Allah Ta'ala wafat, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdiri, bangun di tengah orang ramai. Sebelumnya Umar telah hunuskan pedang. Dia kata, barang siapa kata Rasul Muhammad telah mati, aku pancung kepala dia. Semua kan diam, ketakutan. Bila Abu Bakar datang, Abu Bakar suruh duduk, dia tak nak. Abu Bakar pegang baru suruh, dia tak nak. Dan Abu Bakar Allah Ta'ala biarkan berdiri. Abu Bakar sebut, dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah pun mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa menyembah Allah Ta'ala, fa innallaha hayyun, maka sungguh Allah Ta'ala itu maha hidup. La yamut, dia takkan sekali-kali akan mati. Ini tak ada pergantungan dengan harta fizikal Nabi pun. Nabi tak ada pun, diorang terus buat kerja. Tak ada macam, habislah kita, tak apa lah, habislah kita. Tengok muka, habislah kita. Kan? Tak ada macam tu pun para sahabat Nabi SAW. Maksud dia, fizikal tu, harta Nabi sendiri tak jadikan barang fizikal untuk kemenangan. Apa ajaran Nabi SAW, ia menjadi syarat untuk kemenangan. Tapi Nabi itu sendiri tidak. Ditanam Nabi SAW, tak ada lepas tu para sahabat duduk diam di kubur, habislah kita. Tak ada. Mereka sibuk kan dengan apa? Buat kerja Nabi SAW arahkan. Pasal mereka tak bergantung dengan fizikal. Ada ke? Lepas tu Abu Bakar tak ada, habislah kita. Tak. Mereka teruskan. Umar tak ada, habislah kita. Tak. Kalau ikutkan, itulah orang-orang yang kita kata pemegang amanah. Pemegang amanah. Mana maksud dia, bila mana amanah Allah Ta'ala datang, mereka adalah di antara orang yang memula sekali menerimanya. Tapi namun begitu, Allah Ta'ala tak jadikan fizikal tadi. Tapi bila Bani Israel minta sangat benda fizikal, Allah Ta'ala bagi fizikal. Tanda kekerajaan Talut itu ke atas mereka adalah, dia akan bawa peti yang dalamnya ada ketenangan. Dan maksud ketenangan tu, apa maksud dia, ketenangan dan kebesaran. Berkata Ibnu Jurayj, aku bertanya pada Atha bin Rabah, mufti Mekah pada zaman dahulu, mengenai firman Allah Ta'ala, wa fihi sakinatun min rabbikum, padanya, dalamnya ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Jadi beliau pun berkata, apa yang kamu tahu daripada ayat-ayat Allah, lalu kamu tenang hati kepadanya. Maksud bila kita tahu kan ayat Allah Ta'ala, kita dengar tentang keampunan, kita rasa tenang, happy. Kita tentang baca tentang masalah syurga, kita happy. Kita rasa tentang masalah pengampunan dosa, kita happy. Benda tu yang dimaksudkan. Maksudnya bila peti tadi, dalam tu ada benda yang menyebabkan dia orang apa? Comfort, macam tenang kan. Kita beza dalam umat Islam tu, saya kata barang tu, daripada fizikal orang nampak benda ni macam benda bagus, tapi benda secara dalaman dia adalah benda yang Allah Ta'ala bagi untuk ujian ke atas mereka. Sampai lepas tu mereka tak tahu dah, hilang peti, habis, macam kiamat dah. Tak ada dah ketaatan pada Allah, tidak patuhan pada arahan Nabi, tidak, semua hilang. Sebab peti dah tak ada. So tak payah buat dah. Sedangkan kita tahu yang Islam tak pernah bergantung pada macam tu. Okay, jadi demikian dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Dan dikata wa baqitu mimman taraka alu Musa wa alu Harun, dan dalamnya ada tinggalan daripada apa yang ada baki-baki barang yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam ayat ini berkata tongkat Musa, maksud dia, dan juga serpihan kepingan apa yang Musa bawa balik daripada Bukit Sinai ketika menerima Taurat dalam keadaan bertulis, serpihan tu ada dalam peti berkenaan. Kalau dalam tafsir Jalalain, dia tambah lagi sikit, ada gambar para nabi pun ada. Gambar para nabi pun ada dalam tu. Wallahu alam, kita tak tahu benda dalam tu. Yang pentingnya ialah balik pada asal, benda tu nampak macam kalaulah kita ada mesti kita menang. Tak ada. Sebab umat Islam tak cari. Kan nak pergi perang ni, nak pergi berjihad, kena ada apa? Cincin Sulaiman, tongkat Musa.
kayu kokak. Baru menang kan. Umat Islam kita macam tu kan, nakkan barang. Selimpang sekian, janggut Nabi, pedang Nabi, apa lagi? Dia fikirkan barang tadi, simbol tadi akan menang ke dia. Tidak. Kalau Allah tak cabut, pada bila orang Arab tak layak untuk kemenangan, Allah tak tarik dari mereka, beri kepada Kurdi. Tak layak ni, tarik, bagi pada macam-macam bangsa, terima. Satu demi satu bangsa dunia ni terima. Asalkan layakkan diri dengan kepatuhan pada arahan Allah dan Rasulnya, maka layaklah. Tak layak, Allah tak cabut. Allah tak akan cabut, berikan pada orang yang lain. Bukan sebab barang ada. Mungkin zaman Uthmaniyah Turki dahulu banyak dikumpulkan barang-barang tadi. Dia ingatkan benda tu akan kekalkan. Zaman Uthmaniyah lah timbul tajuk kan, janggut Nabi banyak mana, jubah Nabi mana satu, capal Nabi. Sampai sekarang ni ada lagi orang sibuk cari kesan-kesan tadi, yang disangkakan akan masuk syurga dengan kesan-kesan berkenaan, atau kemenangan akan datang kesan-kesan tersebut. Tak ada. Dan bahkan banyak di kalangan orang yang simpan kesan-kesan tersebut tak berjihad pun di jalan Allah Ta'ala, tak terlibat pun dengan jihad fisabilillah. Ini kita terbarang yang berlaku. Jadi mereka dalam tu ada kata ada tongkat Musa dalam tu. Dari tongkat Musa kita faham dia takkan jadi mukjizat hanya kerana tongkat tu Musa miliki. Dan dia menjadi mukjizat kerana di tangan Musa. Yang kita sangka kita cari apa tongkat Musa nanti kita dapat. Macam orang Melayu kita cari cincin Sulaiman supaya boleh perintahkan jin. Tak dapat cincin Sulaiman pun, cincin yang sama batu dengan Sulaiman punya pun jadilah. Faham tak? Jadi konsep barang ni, satu part Allah Ta'ala beri pada Bani Israel nak sikap fizikal, dan Allah Ta'ala tunjuk fizikal. Dan satu part lagi dia adalah sebenarnya kehinaan bagi mereka. Level keimanan mereka berdasar pada barang fizikal, dan Allah Ta'ala bagi, ambil. Tapi benda tersebut menyebabkan apa? Bila hilang barang tersebut, hilanglah semangat mereka untuk bersama-sama dengan Allah Ta'ala. Habis, larilah mereka daripada barisan hadapan. Ini benda yang berlaku Jadi, dan demikian dikatakan oleh Qatadah dan yang lain. Dan firman Allah lepas tu kata tahmiluhul malaikah, memikul peti berkenaan para malaikat. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, telah datang para malaikat membawa peti tersebut di antara terapung di antara langit dan bumi, sehingga mereka meletakkannya di hadapan Talut, dan orang ramai melihat kejadian tersebut. Dan memang macam saya ulangkan berkali-kali, Bani Israel ni bangsa yang paling dapat lihat banyak benda magic. Sampaikan para Nabi pun tak kisah Nabi. Sebab apa? Alah, awak Nabi, pak saudara saya pun Nabi. Kan? Kan? Awak Nabi, alah, awak Nabi, atuk saya pun Nabi. Dia jadi last kali. Macam tu lah orang Melayu kita macam tu juga. Kan? Kita tak hormat orang tu kerana apa? Dia konon dia pun ada idea sama. Kan? Jadi last kali benda ni menyebabkan masalah. Pasal dilihatkan fizikal tadi, dan batasan fizikal tadi bukan kebaikan. Maka sering kita sebut bahawa dalam manusia ni belajar, kita ada 3 cara, 3 kaedah. Yang kita sebut beberapa kali, kita kata manusia ni percaya atau yakin ni dengan 3 cara. Satu, ilmu yakin. Ilmu yakin. Mana yakin dengan ilmu pengetahuan saja. Dengar, cukup. Ada yang kedua, ainul yakin. Tengok sendiri. Nampak sendiri. Dengan mata kasar. Okey. Yang ketiga, hakul yakin. Alami sendiri. Pegang sendiri. Makan, pegang, lihat, tengok dan sebagainya. Bukan tengok je, alami sendiri benda berkenaan. Dia panggil hakul yakin. Banyak orang sibuk dengan ainul yakin dan juga hakul yakin. Kononnya, kalau dapat macam tu, takkan lagi kita kufur. Takkan kita ingkar. Namun begitu kita lihat Bani Israel ni adalah golongan yang paling masalah. Sebab banyak sangat ainul yakin dengan hakul yakin. Lautan, Laut Merah tu dia belah. Diorang bukan tengok je. Diorang lintas. Musa ketuk batu, keluar mata air. Bukan tengok je. Diorang minum. Kan, bila jalan kat padang pasir, awan memayungkan mereka. Bukan diorang tengok orang lain, diorang alami sendiri. Makanan turun dari langit. Turun dari langit. Bukan dengar cerita orang, diorang makan sendiri. Pegang, ambil, bukan tengok je. Pegang, ambil, makan. Mana benda-benda tadi kita kata adalah bukan ainul yakin saja, hakul yakin. Tapi kufur ataupun ingkar mereka berlaku. Masa dia tak guna pun anda kata diberikan macam tu sekali. Tapi di sini pasal mereka nak sangat, maka Allah Ta'ala bagilah. Bahkan dibawa peti tersebut, terapung di antara langit dan bumi, turun sampai duduk depan Talut. Yang benda tersebut bukan yang kebaikan, tapi adalah keburukan untuk mereka. So, once kita dah lihat, kita ada lagi keraguan lepas tu, maka Allah Ta'ala akan hukum kita lebih teruk daripada orang lain. So kenapa bila kita sering kata, kenapa Iblis laknatullah alaih dilaknat sedangkan satu kesalahan saja dia buat? Sebab apa dia dilaknat? Sebab dia buat benda dalam keadaan dia tahu syurga neraka betul. Bahkan Adam jadi itu betul. Dia tengok sendiri depan mata dia.
Maka bersembang dengan malaikat macam ni. Sembang kan, macam kita sembang kawan kita. Iblis sembang dengan malaikat macam tu sekali. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan dia, Allah Ta'ala tanya pula kenapa tak nak sujud, dia boleh kata aku lagi baik. Dan maka para ulama, jumhur para ulama menyatakan bila Allah Ta'ala kata ya iblis, wahai iblis, tak ada Allah Ta'ala utuskan satu malaikat lain untuk bersembang dengan dia. Maka Allah Ta'ala cakap direct kepada dia, wahai iblis, malaka alla tasjuda idza amartuk, apa yang kau tak sujud bila aku perintahkan engkau? Astakbarta am kunta minal alin, akan kau telah sombong, kau telah besar diri, ataupun kau dari golongan yang tinggi sangat sampai tak boleh nak sujud. Dan masa ada soalan Allah Ta'ala, jadi direct Allah Ta'ala tanya dengan dia, ya iblis, ya iblis. Maksudnya dia dapat kemuliaan macam tu, tapi dia masih kufur. Maksudnya dia tak gunalah apa? Ainul yakin dengan hakul yakin. Yang pastinya pasal apa? Anda kena ilmu yakin saja. Belajar sampai takut. Belajar lagi, tak takut, belajar lagi. Tak kurang yakin, belajar lagi. Sampai hati kita ni tunduk kepada arahan Allah Ta'ala. Kita paksa dia. Kemudian kita kata macam, kalau nak tunduk juga kan. Kau nampak ni tunduklah kan. Tunggu mimpi dulu ke. Tak ada. Sedang Islam anda tak perlukan benda berkenaan. Paksa diri anda. Paksa. Kalau kita kata kita berulang-ulang kali belajar. Siapa yang tak yakin tentang akhirat? Belajarlah. Masuklah kelas yang berkenaan tajuk ilmu-ilmu akhirat. Tak faham Al-Quran. Nak tak faham Al-Quran. Belajarlah kelas-kelas. Belajar Al-Quran. Ataupun belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Tafsir Quran. Maksudnya datang. Dia jangan kita bayangkan benda berkenaan tanpa effort. Sering berlaku masyarakat kita ni dia buat tanpa effort dengan apa tau? Dia fikir dia goyang-goyang badan, nanti cahaya turun dari langit kena kepala dia, terus hati dia kan tenang. Allah, tenang hati saya lepas ni. Balik majlis raudhah ni, alhamdulillah lah, rasa sedap hati. Banyak yang nak macam tu. Tanpa effort kena menghafal. Kan datang kelas-kelas yayasan kan kena menghafal pula. Ustaz suruh hafal pun lari. Kan? Yang lain orang kata tak payah, goyang-goyang badan je. Nanti datanglah keyakinan. Kan happy ni tu. Yang ini kena hafal. Ustaz tanya pula, lepas tu hilang. Ada separuh tu buat nyorok, tak tahu nama. Jadi ustaz sebut nama, tak tahu siapa benda satu. Ya ke benda satu, semua tak ngaku. Payahlah macam ni. Memanglah kita kata kat situ ada keletihan. Letih, susah, payah. Tapi di situ Allah Ta'ala beri keberkatan. Di situ lah kefahaman yang diberikan, takwa akan datang. Tapi ini tak ada masa kita seronok kan. Malas hafal. Belajar tak payah hafal. Tak payah menghafal. Tak payah membaca. Tak payah belajar. Anda akan pandai. Gila ke? Mana boleh macam tu? Mazhab mana tak tahu. Banyak orang suka seronok idea macam tu. Memang saya faham dalam konsep ni. Ada orang dia bayangkan mana salam tangan orang terus dapat ilmu. Bab silat ada lah. Silat kan? Silat yang bayar 300, salam-salam terus pandai. Ada. Tak usah ambil lah silat jin tu. Ya saya kalah. Jangan ambil. Saya bagi tahu je, saya bukan ajar kan. Pakai jin ni tu. Lepas tu dia suruh amal ayat tertentu. Selagi amal selagi tu datang, tinggalkan dia hilang. Kena ambil idea, bayar 300 pula. Renew. Renew. Subscription dia habis. Kan once a year kena ni. Tok guru ditarik balik jin tu kan. Tu datang tok guru dah hilang kena upgrade. Dia berbangang bayar lagi. Masalah betul. Tu sebab kenapa kena belajar ilham. Ini faham Ilmu ilham. Selain para nabi ilmu ilham. Selain para nabi punya kemuliaan sebagai wahyu Allah Ta'ala, selain dari itu semuanya tak ada kemuliaan langsung. Sebab babi dengan anjing pun dapat ilham. Kucing dapat ilham. Yang saya buat tunggu ilham kenapa? Datang kelas biar tak faham pun tak apa. Jadi dia tunggu ilham datang. So hafal tak mau. Mana boleh macam tu? Kena effort. Di situ Allah Ta'ala kata tu yang kenapa dalam Islam ni diberikan pahala bukan kepada orang yang pandai. Pahala diberi kepada orang yang pergi belajar. Usaha dia. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mereka menyusun satu ilmu yang dia mencari dalamnya ilmu. Allah Ta'ala mudahkan dia satu jalan ke syurga. Mudahkan. So dia diberi ganjaran di atas pergerakan dia, bukan ganjaran di akhirnya. Tak pandai-pandai pun tak apa. Kan belajar-belajar tak pandai. Tapi janganlah ponteng. Kan? Ustaz ponteng ada sebab. Okey, tak apa. Ustaz tak apa. Sudah jangan. Maksud dia, memang kita kata benda tadi fizikal sangat, terlampau fizikal. Jangan cari fizikal. Maka memang kita tak effort buat, struggle buat. Allah Ta'ala akan beri ganjaran pada kita. Dia tak usaha kita. Tak sampai pun kita pada pengakhiran dia telah berjalan ke atas kita pahala si Allah Ta'ala. Mana keluar hari ni letih, penat, harungi jam ke dan sebagainya, Allah Ta'ala balas ganjaran hari akhirat nanti. Fikir macam tu je. Jangan kita kadang nak fizikal, barang fizikal. Belajar datang belajar, tiba-tiba
terus kaya. Wah, lepas saya taklim saya kaya lah. Jangan cari fizikal. Sebab dia, sebab kenapa yang Bani Israel tadi Allah Ta'ala berikan fizikal. One part kita kata macam untungnya diorang. Kan one part kita pandang untungnya diorang. Kan macam kita dapat pemimpin kan, yang datang malaikat turun lantik. Inilah dia pemimpin kamu. Aku malaikat dengan sayap dia. Ini pemimpin kamu. Kan? Kita fikir kalau macam tu dapatkan mudah. Dia tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Jangan minta fizikal. Belajar dari kesalahan tak mengapa. Tersilap tak mengapa. Kan tersalah tak mengapa. Tapi jangan kita fikirkan bahawa mesti ada macam wahyu dan ilham untuk datang pada kita. Sebenarnya dia bukan kemuliaan pun. Bahkan Adam AS dimuliakan dahulu dalam syurga dengan ilmu belajar. Bukan ilmu ilham. Sebab Allah ajarkan dia ilmu. Nama-nama benda. Nama benda. That's names. Nama benda. Bukannya hakikat benda berkenaan. Apakah realiti air tersebut. Kan Adam kata, ini hidrogen dan oksigen. Tak pun. Tak faham tak? Adam tak cakap macam tu pun. Dia bukan cerita intipati dalaman kepada barang tadi. Hakiki. Tak ada. Nama barang je. Nama barang. Cara Allah nak ajarkan kita. Plainly. Hanya nama. Just names. Nama saja. Dan muliakan Adam daripada malaikat. Dan ilmu belajar. Jadi ini sering salah faham. Bila orang nakkan benda yang terlampau apa, nak fizikal sangat, ada masalah. Sebab kita ilmu saja. Ilmu yakin dah madai. Belajarlah sampai kita takut. Kalau kita takut, belajar lagi. Kerana bukan apa, tak mungkin description syurga tadi tak jelas kita dengar cerita orang. Belajar apa Nabi sabdakan. Belajar Quran kata apa. So in the end, hati kita akan takut dan tunduk. Macam kita tengok cerita hantu lah. Hantu tak ada pun, tak pernah digigit pun. Tapi dah orang semua cerita. Lalu sekali lintas kawasan tu, kawasan macam kan. Tak ada benda pun. Tak ada benda pun. Tapi kita asyik orang cerita. So maksudnya ni apa? Ilmu. Masuk dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Akhirnya apa? Feel dan diri kita benda tadi dia akan full sampai peringkat kita akan jadi takut. Genuinely takut. Syurga genuinely harap. Memang kita nak sungguh pada keampunan Allah Ta'ala. Takut kemurkaan Allah Ta'ala. Genuine, bukannya reka-reka. Tapi hasil apa? Pengetahuan. Dengar. Belajar dan juga terus belajar. Okay, baik, jangan minta barang-barang pelik. Kan? Apakah bukti yayasan taklim betul? Mana peti? Peti tak ada pun. Ayatnya adalah ustaz tu buat peti. Peti apa? Peti sejuk banyak gitu kat belakang. Peti. Jadi maksud dia Allah Ta'ala nyatakan Inna fi dzalika la'ayatan lakum. Ini pada berkenaan ada tanda untuk kamu. Kata apa? Kebenaran aku. Maksud kebenaran Nabi tu. Mana Nabi tu sebut apa dia cakap tadi, betul, itulah tanda dia. Ya. Dan pada apa? Pada perintahku untuk kamu mentaati Talut. Itu tanda dia. Kamu patut terima. Okay, in kuntum mukminin, jika kamu orang-orang beriman, itulah dia. Dengan Allah hingga hari akhirat, itulah tanda dia kalau kamu nak sangat. Jadi lepas tu kaum dia terpaksa terimalah. Lepas di mana diberikan oleh Allah Ta'ala tanda tersebut. Jadi Allah Ta'ala nyatakan, terus skip kisah tersebut kepada kisah macam peperangan tu nak mula berlaku. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Faman shariba minhu falaysa minni. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Jadi Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni 249, Allah Ta'ala beritahu mengenai Talut, raja Bani Israel ketika itu, ketika dia keluar dengan tentera dia dan bersama orang-orang yang taat dengannya dari kalangan pembesar Bani Israel, bahawa dia kata apa? Talut kata, innallaha mubtaliikum binahar. Sungai Allah Ta'ala akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Berkata Ibn Abbas dan lain-lain, dia adalah sungai di antara Jordan dan juga Palestin. Urdun dan Palestin. Dari Urdun dan Palestin. Dan nama sungai itu, macam sebut Ibn Kathir, Nahrul Syariah. Ada satu jalan sungai di sini nama dia Nahrul Syariah. Saya nak buka YouTube tunjukkan dalam Wikipedia tunjukkan, lebih malas. Ini kali tunjuk balik. Baik, sungai lah. Maksud dia diorang perjalanan untuk pergi ke sana. Diorang datang dari arah Urdun,
nak pergi masuk ke Palestin. Okay, jadi Allah Ta'ala letakkan satu, ada sungai di situ mereka melintas. Maka berkata Talut, faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa minum daripadanya, maka dia bukan di golonganku. Mana jangan ikut aku. Iaitu maksudnya jangan temani aku pada hari ini. Pada pertembungan ni jangan dia datang, jangan dekat. Jangan ikut sama. Wa man lam yat'amhu, dan mana siapa yang tidak makan, tak minum daripadanya, fa innahu minni, kecuali maka dia adalah daripada golonganku. Illa, kecuali lah kalau nak kecil sikit, dia kata man iqtarafa ghurfatan bi yadihi, siapa yang cedok dengan satu cedokan saja dengan tangan dia, just one scoop dengan tangan dia minum, maka tak apa. Itu at least dia kata. Yang itu tak apa. Dan bahkan dia berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencedok daripada air berkenaan sekadar dengan tangannya, maka dia hilang kehausan. Dan barang siapa yang minum kan, gulping daripada air tersebut, maka dia takkan rasa puas. Dia akan minum sampai tahu buncit perut kau, Allah alam. Tapi cerita dia memang orang-orang berkenaan siapa yang minum tadi tertinggal, tidak berjalan terus. Okey. Dan dalam menjadi At-Tabari daripada Bara' bin Azib, daripada Al-Bara' bin Azib, beliau berkata Bara' bin Azib, kunna natahaddatsu, kami dahulu bercerita, berkata Bara' bin Azib, kami dahulu bercerita, anna ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahawa teman-teman pendamping baginda sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina kanu yauma badrin, yang mereka dahulu berada pada perang Badar, salasumi'atin wa bid'atan asyar, mana 300 dia kita sebut 13 kan. Dia kata 310 lebih 10 lah, lebih dari 10. Mana 13, 14, 15 macam tu. Tapi yang kita masyhur keluar adalah 313. Dia kata, jadi diorang kata orang-orang yang menemani Rasulullah SAW pada perang Badar, jumlah dia 300 lebih, itu 311 orang. Dia kata ia adalah di atas bilangan tersebut adalah bilangan pendamping-pendamping Talut yang menyeberangi sungai bersama dengan dia. Jumlah yang sama. Tapi jangan lepas ni beli nombor plate kereta 313. Tak, orang Melayu kita tangan gatal kan. Nampak dengar je ayat Quran 6236, dia beli nombor. Kan, mujuk tak beli nombor ekor. Dia beli nombor kereta. Jadi sebenarnya tak ada insignificant untuk kita untung kat situ pun. Kan pakai nombor apa pun tak ada masalah. Nombor kosong, tak ada nombor pun tak apa. Yang kesamaan dengan JPJ sudah. Maksud dia benda tadi tak ada untung atau rugi. Untung dan rugi tak datang dari situ. Pasal qadar Allah Ta'ala ke atas kita berjalan. Jika untung atau rugi ni dijadikan sebagai alasan, maka nescaya akan timbullah macam masyarakat kita ni dahulu nak kahwinkan anak. Kan tanya, jumpa dengan apa? Tukang bintang 13, bintang 3. Bintang 3 ke 13? 13 bukan bintang 3. Bintang 3 komunis tak? Bintang 13. Bintang 13 ni saya tahu orang tu Melayu ke Melayu. Dia ada buku kitab kan? Dia ada kitab. Ni saya cerita balik apa yang mak saya cerita dulu. Okey. Dia akan jumpa orang tu dan orang tu akan ambil satu kitab. Kitab tu bukannya kitab apa, pun kitab Tajuk Muluk je. Kitab perbubuhan Melayu. So dalam buku tu ada nombor rahsia-rahsia angka. Rahsia-rahsia huruf. Contoh macam ain berapa, alif berapa, jim berapa. Dia ada nombor dia. Kemudian nombor tu dia akan ambil nama perempuan, nama lelaki, dia campurkan jumlah dia, kemudian dia bahagi berapa entah. Kemudian dia ada satu carta. Ada carta lah, macam kita kan buat test untuk untuk personality. Kan dia bagi soalan banyak kan. Kemudian lepas tu kata kalau dapat jumlah angka sekian, anda adalah seorang yang baik hati dan sebagainya. Kalau anda kata anda sekian, anda adalah orang yang bangang. Itu kan. Tak ada. Maksudnya dia sebenarnya semua sekali ikut tu bangang dah. Maksudnya kan dia personality test kan. Dia buat macam tu. Lepas dapat nombor, so kalau nombor tu katakan 5, maka perkahwinan takkan jadi. Kalau 2, perkahwinan bagus. Dia orang fikir macam tu. Itu kat manalah masalah. Budak tu bukan pilih nama dia. Jadi apa? Kan atuk kata nak campur ini campur kan, jadi sampai ada budak tu sampai 8 rangkap, 9 nama. Nama dia seorang 9 nama. IC dia tu 9 nama. Ada saya dalam tu. Jadi mak dia minta maaf lah, minta tolong jangan ni. Dia minta maaf pada orang ramai, harap jangan sebarkan lagi, dia kata. Cerita dia gitulah nama, seriously panjang. Kan masa dia bukan dia pilih. Kemudian benda tadi qadar Allah Ta'ala berjalan kat atas dia. Baik ke buruk dan sebagainya bukan untuk kita mengubah benda tersebut. Tapi last kali orang yang belajar tu kan telik bintang 13 tu, dia bomoh ke? Ustaz? Tak tahulah, payah juga.
Tapi orang Melayu kita akan jumpa. So di situ menjadi masalah. Kadang perkahwinan tak nak dibuat. Kenapa? Tak ngam. Sebab apa? Sebab takut aura bocor kan? aura bocor. Aura bocor. Tak, benda ni jadi masalah pasal masyarakat kita kan, dia nakkan, faham tak? Angka tadi. Betul lah kita kata macam bila para sahabat sebut, dia kata jumlah angka tadi, kebetulan. Angka orang yang keluar bersama Musa AS ada sama dengan angka dengan yang keluar bersama Muhammad SAW ketika perang Badar. Kebetulan. Bukan kita harapkan, bukan kita sekian, bukan, tak usah ni. Sebenarnya berkenaan bukannya angka-angka yang kita kata, contoh macam kalau kita dapat angka tadi kita akan untung. Tak. Kadang orang kita mencari angka tadi. Kan sanggup beli lagi kan. Angka tu dibeli. Sebab apa? Kalau beli angka ni, angka tu kena, wah, Wong kan, sekian sebagainya. Wong. Okey. Tak tahulah. Tapi faham. Jadi angka tersebut disebut oleh para sahabat, jumlah mereka ni yang keluar bersama Rasulullah SAW perang Badar. Sebenarnya diorang keluar ramai, tapi separuh hilang, patah balik. Ketika itu patah balik separuh. Jadi yang tinggal 313 orang saja yang terus bergerak dengan Rasulullah SAW sehingga berlaku pertempuran perang Badar, dan mereka dulu 311 orang saja. Dan di sini tajuk dia bilangan orang-orang yang bersama dengan Talut pun sama juga. Yang menyeberangi sungai bersama dengan dia pun, selepas dia kata jangan minum air ini kan, kecuali satu cedok aja. Siapa minum sungguh-sungguh maka dia bukan golonganku, tinggal. Memang tertinggal. Walaupun bukan dipaksa, memang tertinggal terus. Golongan mereka tertinggal terus, ya. Sebab mereka tak ada yang keingatkan boleh, tapi bila dia cakap jangan buat, dia buat juga, maka mereka tak ikut langsung pada Talut sampai seberang sana. Dan tidak menyeberang bersama dengan dia, melainkan orang beriman saja. Dan ini yang disaksikan Rasulullah SAW kepada orang yang perang Badar. Hatta dalam perang Badar kan, kita tahu macam kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ni penulis wahyu Rasulullah. Dalam kisah surah Al-Mumtahanah, dia telah mengutuskan surat daripada Madinah ke Mekah dengan seorang wanita. Dan perempuan tu bawa untuk bagi tahu orang Mekah bahawa Rasulullah akan serang Mekah. Sebenarnya orang Mekah dah tahu dah dia akan jadi. Tapi dia cuma nak mengambil inisiatif surat itu supaya sampai ke sana nanti. Keluarga dia yang berada di Mekah akan dijaga oleh orang Mekah. So, dia rasakan dia bimbang keluarga dia dekat Mekah nanti akan tak ada siapa protect. Maka dia pun kirim surat. Dia pasal dia bagi alasan kepada Rasulullah. Rasulullah kata, apa ni? Wahai Hatib, apa ini? Surat tersebut Nabi suruh Ali dengan Miqdad bin Aswad kejar seorang wanita, bawa surat tersebut. Dia kata pergi sampai tempat sekian, nanti kamu akan jumpa seorang wanita tengah berehat dengan kafilah dia nak bergerak ke Mekah. Tahan dia, minta surat. So bila Ali dengan Miqdad bin Aswad minta surat, perempuan tu kata tak ada. So Ali bin Abi Talib cari barang tak jumpa. Betul Ali kata, Ali diam sekejap, dia kata apa? Rasulullah takkan tipu. Sama ada kau bagi aku surat tadi atau aku bogel dengan kau. Aku tanggalkan semua tadi. Perempuan tu pun seluk dalam dia punya sanggul, keluarkan. Dia ambil surat tadi, dia bawa balik jumpa Rasulullah SAW. Bila dibaca pada Rasulullah SAW, maka dapat tahu isi kandungan dia, pemberitahuan Hatib bin Abi Balta'ah berkenaan dengan serangan yang akan dibuat oleh Rasulullah SAW ke atas orang Mekah. Lepas orang Mekah melanggar perjanjian. Ketika tu Umar tarik pedang dah. Umar kata, biar aku pancung kepala munafik ini. Rasulullah SAW berkata pada Umar ketika itu, wahai Umar, mana engkau tahu barangkali Allah Ta'ala telah intai kepada orang-orang ahli Badar. Hatib bin Abi Balta'ah penulis wahyu dan ahli Badar, orang perang Badar. Maka Nabi kata, mana kau tahu wahai Umar, barangkali Allah Ta'ala telah perhati kepada orang ahli Badar. Allah Ta'ala kata kepada mereka, buatlah apa kamu nak, aku telah ampunkan kalian. Aku telah ampunkan kalian. Maka dengan sebab itu Umar pun berhentilah diam. Tapi anyway, Rasulullah terima alasan diberikan oleh Hatib. Tapi ditegurlah Hatib ni supaya jangan sampai berikan kasih sayang pada orang yang kafir, sekalipun keluarga sendiri melebihi daripada orang-orang beriman sendiri. Cuma dia kata, aku tak ada rasa ragu pun kita akan menang. Cuma aku hantar ni supaya untuk dapat apa? Dapat orang Mekah nampak, oh ini surat Hatib, okey, jaga keluarga dia. Fikir macam tu je, untuk dapatkan protection bagi keluarga dia. Jadi, tapi yang kita nak fahamkan sekarang, ketika tu kesilapan yang dia buat tadi, Nabi kata apa? Wahai Umar, mana kau tahu Allah Ta'ala telah intai kepada ahli-ahli Badar, dan Allah Ta'ala kata, buatlah apa kalian nak buat, maka aku telah ampunkan semua dosa kalian. Taklah kita kata ahli Badar 300 lebih orang tentu semua jahat. Dan bahkan semua mereka adalah paling baik. Bahkan ketika mana dalam kisah mereka tak hadir perang, tak ada perang, perang Tabuk, perang bersama Rasulullah SAW. Lalu bila dia 3 orang yang tak beri alasan, 3. Seorang penyayang Rasulullah, 2 lagi ahli Badar. Jadi yang 2 ahli Badar tadi kerja menangis saja. Menangis je, bukannya happy. Kadang-kadang kan dah ada dah jaminan Nabi,
Mana kau tahu Allah Ta'ala telah intai pada ahli Badar. Allah Ta'ala kata, buatlah apa kamu nak, aku dah ampunkan kalian. Namun mereka tak ada apa, oportunis. Mereka takut pada Allah Ta'ala, lebih takut daripada orang lain. So jadi memang kita kata yang bisa disebut kepada apa tentang orang ikut Talut menyeberangi sungai, mereka adalah orang beriman, ya. Yang lain tinggal tadi iman ada, tapi mungkin iman yang tak sempurna. Diriwayatkan oleh Bukhari hadis berkenaan, dan juga daripada Barak bin Azib apa dengan seumpamanya dalam Bukhari dalam Bukhari juga dalam Musnad Ahmad ada juga riwayat tadi. So, jadi memang kita kata Talut ni dia bagi tahu pada tentera dia jangan buat ini, tu je. Benda simple, tapi benda tersebut adalah ujian. Sebab kejap lagi nak berperang dengan musuh, jangan lari, lagi payah. Ni jangan minum je. Jangan minum je. Uji dengan sungai tadi, jangan minum. Kalau nak minum pun satu cedokan dengan tangan, lain tak boleh. Jadi dia kata apa? Dan apa maka fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka telah minum daripada sungai tersebut semua sekali, kecuali sedikit saja di kalangan mereka. Sikit je yang tinggal. Lalu falamma jawazahu, maka bila dia telah melintas sungai berkenaan, huwa walladzina amanu ma'ah, dia dan siapa beriman bersamanya, qalu, mereka berkata, la taqatana al-yawma bijalut wa junudihi, tiada keupayaan untuk kita pada hari ini dengan Jalut, menentang Jalut dan tenteranya. Pada ketika itu mereka apa? Mereka rasa kecil diri mereka ni daripada untuk bertembung dengan musuh mereka kerana ramainya mereka. Pasal tadi dah tertinggal. Okey, lepas tu pula yang melintas ni pula tadi apa? Minum seteguk je air. Sampai sana rasa haus lagi kot. Tapi macam Ibn Abbas kata, dia hilang haus. Tapi dalam ramai tadi mula-mulalah rasa dah bilangan tinggal sikit. Mereka rasa mereka tak mampu untuk bertempur pada hari berkenaan. Maka ketika itu mereka cakap macam tu. Qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang-orang yang yakin bahawa mereka ni akan bertemu Allah Ta'ala. Mana orang yakin bertemu Allah Ta'ala, ini sifat mereka. Setiap kali mana datang sebarang musibah, datang sebarang perkara-perkara yang bala yang menimpa umat Islam, dia akan positif kepada tajuk Allah Ta'ala, balik pada Allah Ta'ala. Dia bukan nampak benda tu buruk, nampak benda tu baik. Dia nampak bahawa ada jalan Allah Ta'ala akan berikan untuk kebaikan di situ. Hatta kematian, contohnya kematian sini pun, kita kematian itu memanglah kita kata tidak benda yang diinginkan. Tapi kalau berlaku, benda tu ada kebaikan untuk keluarga tu, untuk orang, untuk siapa saja, semua sekali. Benda tadi di mata kasar kita adalah buruk, tapi Allah Ta'ala dia adalah baik. Allah Ta'ala tahu kenapa patut, kenapa tidak. Macam kita kata yang budak mati, mak bapak dia aksiden kan, kemudian satu family kan, mak bapak mati, kemudian anak-anak tertinggal. Kemudian kita kata satu part kita, kesianlah budak ni tak ada anak kan, tak ada mak bapak. Tapi dalam masa sama dia jadi blessing untuk mereka, sebab ada orang akan prihatin untuk tanggung mereka. Kalau mak bapak dia hidup, miskin pun tak ada siapa nak cari. Tapi bila Allah Ta'ala tarik mak bapak mereka, tapi benda tu ada blessing di situ. Yang kita kata benda tersebut, dan mungkin jadikan mereka ni tabah, berdikari. Macam Allah Ta'ala matikan mak bapak Nabi sebelum daripada Nabi lahir lagi. Bapak dia mati. Kemudian dia berumur 20 tahun, mak dia mati pula. Supaya kenapa Allah Ta'ala tarik daripada dia semua orang tempat je sandaran dia untuk mengadu. Sebab apa? Sebab supaya dia kuat. Tak ada kena ejek orang gila nangis. Kita ni kan kena ejek Wahabi lari, nangis kan. Datang kelas, tak datang kelas dah lepas ni. Orang kata je, oh Yasir Taklim Wahabi, hilang. Separuh hilang kelas. Kan? Kau kena ejek Wahabi, bukan kena cekik perut pun. Rezeki tak hilang, duit poket tak hilang pun lagi. Tapi sibuk dah lari. Kenapa tak tahu? Pelik betul. Yang bercakap pun bukannya ada credibility pun. Kan kumpulan daripada apa? Kumpulan Aswaja apa tak yang bercakap. Keletakkan nama-nama guru-guru apa? Kan pengajar kan. Nah, ustaz ini. Keluar juga. Saya sama ada saya pun macam pelik nama saya jumpa adik saya baru ni kan. Kat Kedah. Dia kata, Abang Li ada gambar orang tu, dia kata. Ada nombor 21 saya kata. Tak, dia bukan kenal saya pun. Masalahnya di kumpulan ni. Dia ambil mana ustaz yang berceramah di Yayasan Taklim, dia masuk ke situ. Persentage hampir keseluruhan, nama yang ada tu semua ustaz yang mengajar di Yayasan Taklim. Dia tak ada tempat nak tarik kan. Tempat lain kan orang tak ada center. Sini kan semua center macam ni kan. Jadi dia jadi macam ada idea macam tu. Letakkanlah, bukan ada credibility. Macam cakap, kan orang yang cakap tadi bukan luar pun rezeki kita hilang. Tak hilang kan, letakkanlah. Kan bukan yang kita kata sakit perut pun. Kalau lepas ni kalau ni kata ada Wahabi tak jalan traffic light, nak jalan je tak boleh tahan. Orang jalan. Pening kepala juga tu. Kan? Pasal relax, tak ada masalah. Sebab Nabi SAW Allah Ta'ala beri tekanan teruk.
Macam-macam benda orang cakap. Gila lah, tukang sihir lah, sawan lah, nakkan ini, nakkan itu. Macam-macam benda keluar. Kalau Nabi SAW bukan seorang yang tabah, lama dah nangis. Yang kita pindah kampung. Saya jumpa sama pakcik tu, dia asal tinggal Shah Alam. Dia sibuk tegur masjid. Ini satu benda, saya siapa belajar, dia Hasan Taklim. Belajar untuk relax, blend in dengan masyarakat. Jangan sibuk nak pergi macam, oi, asal tak suka, sekian kan. Dia pakcik ni, dia sibuk tegur. Sampai sekali orang duk perli dia. Ahli sunnah datang, ahli sunnah datang. Dia marah saya ustaz. Dia cakap itu apa? Sebab saya cakap dalam Al-Quran Al-Karim, syaitan manusia, kita disuruh supaya buat diplomasi, sembang, cakap, pujuk, bagi nasihat, tak ada hal. Dalam Al-Quran Al-Karim teguran pada orang munafik tu untuk betulkan mereka. Bukan Allah Ta'ala tinggal, neglect mereka, tinggalkan macam tu masuk neraka. Tak. Allah Ta'ala beri teguran supaya mereka betulkan balik perangai mereka. Maksud dia ada lagi apa? Dakwah. Ada dakwah lagi. Relax, tak ada masalah. Jadi bila saya kata tu pada orang munafik pun, syaitan manusia pun kita boleh sekian, dia tak puas hati, dia jumpa lepas kelas. Tapi kalau orang tu mempermainkan sunnah, saya kata biar, lantakkan lah. Ya, itu dia cerita perangai mana dia. Pindah daripada Shah Alam, jual rumah. Pindah mana? Kelang. Kat Kelang sekarang ni tengah hadapi masalah yang sama. Dan orang duk tuduh dia ni kan, ni Wahabi sebagainya. Buku-buku yang dia hantar ke masjid, orang tak terima. Dia hantar baik rajin pakcik ni, baik hati. Tapi ada kena tuduh balik. Ni nak pindah rumah pula. Kau faham tak? Pasal kalau Nabi SAW tak jenis macam tu, lama dah. Kan selama 13 tahun kan duduk di Mekah, ditindas. Dan baginda pindah pun sebab Allah Ta'ala perintahkan. Kalau tak perintah, Nabi tak pindah pun. Atas perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu kita ada kebaikan yang kita patut nampak. Setiap kali mana musibah itu berlaku, kekurangan harta ke, kekurangan nyawa ke, hasil pendapatan tanaman ke, hasil pendapatan perniagaan ke, ada kebaikan semua sekali. Tak ada satu benda pun yang salah. Allah Ta'ala berikan dengan aturan yang tepat. Bila patut kita kaya, bila patut kita miskin, bila patut ada harta, bila tak ada harta, dia tahu kenapa. Bila patut mata tu tak rabun, kan, mata rabun tak rabun kan, semua sekali dia tahu bila patut, bila tidak. So jadi cuma kadang-kadang nak melihat kepada positif tadi ketika benda tu berlaku. Contoh macam ketika orang nazak, kan sakit kematian kan, sakit kematian. One part orang kata, bila tengok payah mati ni, ini ada masalah ni, ada saka. Serius ada macam tu sekali tau. Manusia dipikir macam tu. Sedangkan kita tahu bahawa bebanan seorang manusia tadi timpa dengan demam ke, dengan sekian, kan penghapusan dosa. Allah Ta'ala bersihkan dosa-dosa dia. Sampailah sekali bertemu Allah Ta'ala bersih daripada segala dosa yang dia ada. Jadi maksudnya Allah Ta'ala berikan dia musibah, berat untuk mati ke, sakit badan ke, benda tu ada kebaikan yang kita tak nampak. One part kita rasa macam, habislah kita. Dia ada part, dia adalah apa? Blessing dari Allah Ta'ala. Cuba lihat macam tu. Barulah kita akan apa, maksud, jadi kadang-kadang macam tadi lah, bila tentera Jalut dah dilihat kan ramai, Talut punya tentera, kan ramai dia kata, bila tak ada kemampuan kita nak bertempur, datanglah kumpulan yang yakin Allah Ta'ala, kita akan bertemu Allah Ta'ala. Dia kata apa? Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyakkah kumpulan yang kecil, jumlah yang kecil ni, walabat fi'atan kathiratan, kumpulan yang besar, kumpulan yang ramai, biiznillah, dengan izin Allah. Mana bukankah banyak? Adakah tidak banyak? Kerana ini memang kita kata bukan sekali, berkali-kali sepanjang sejarah umat manusia. Mana macam kita kata, macam Nuh AS berhadapan dengan kaum dia, yang kita kata di antara kaum yang pertama kufur kepada Allah Ta'ala. Anak-anak Adam berbunuhan tu yang awal lah, tapi bukan kufur tu kat agama. Yang mensyirikkan Allah Ta'ala pertama sekali adalah kaum Nuh AS. Bila mana mereka menyembah berhala dan sebagainya, maka Nuh bertempur dengan mereka, bertembung dengan mereka. Tapi pertembungan Nuh dengan mereka ni, Nuh dan kumpulan kecil saja di kaum dia. Mana kaum dia besar, ramai. Tak pernah dari dalam sejarah umat Islam yang baik, yang betul itu ramai. Mereka berhadapan dengan masalah konflik apa-apa, yang betul tu sikit je. Ibrahim bertemu dengan kaum dia, sikit. Lut, sikit. Syuaib, sikit. Saleh, sikit. Musa, ketika tempur dengan Bani Israel punya, dengan tentera Firaun, dia kecil, sikit. Semua sekali sikit. Jadi maksudnya bila Talut punya apa, antara golongan Talut ni ada ulama mereka ni, yang pengetahuan mereka ni, dia berikan kepada kaum dia apa, galakan. Dia keyakinan balik dengan mengatakan bahawa janji Allah itu benar. Dan sesungguhnya kemenangan dari sisi Allah Ta'ala saja.
Yang mereka ramai tapi mereka mungkin takut. Ketakutan dalam hati manusia yang tadi yang boleh melemparkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata kita ramai sekalipun, musuh kita tak takut dengan kita, tak guna juga. Kan kita pula jadi takut dengan diorang. Diorang sikit tapi kita takut. Sebab kenapa? Nabi SAW menyatakan, yang antara benda Nabi SAW berkata, aku diberikan 5 perkara, tak diberikan kepada Nabi sebelumku. Antara 5 perkara tersebut adalah nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dibantu dengan perasaan gerun dan tempoh jarak perjalanan sebulan. Mana sebulan sebelum pertempuran berlaku dengan musuh, ketika itu akan apa? Musuh-musuh tu akan rasa gemetar. Tak lagi berjumpa dengan tentera Islam, tapi dah takut. Tapi bukanlah kisah, ada kisah-kisah lawak macam ada orang kata kerana mengamalkan sunnah maka tentera Islam telah menang. Ni ada dulu saya dengar seorang tu, budak tu berceramah. Baik budak ni, kan cakap macam tuan guru dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyi bergema suara dia. Sekali dia kata, tentera Islam tuan-tuan sekalian telah menang dengan hanya kayu sugi. Dia tak ada siapa lagi. Saya duduk dia awak tahu kat belakang. Kata kan? Dia kata apa? Dahulunya tentera Islam kerana beramalkan sugi, sunnah sugi tu, maka telah menyebabkan musuh takut. Kerana musuh melihat seorang budak dari kalangan tentera Islam bersugi depan mereka. Maksud dia makan kayu. Betul orang kata kalau anak dia makan kayu, mesti bapak dia makan besi. Maka tentera pun lari. Tak apa benda dah. Dia suruh belajar sirah tak mau. Kan? Jadi saya cerita ke khurafat depan orang ramai. Budak-budak pantai gelak lepas tu. Kau kita saya kata shh, ya, suruh diam. Saya pun tak nak gelak dah. Cerita benda kan. Dia seronoklah. Pasal kemenangan tadi, ketakutan tu Allah Ta'ala lemparkan. Once takut tu habis, tak timbul tajuk. Ramai mana pun kalau kita lihat macam Bani Nadir, mereka berkubu dalam kubu. Allah Ta'ala jadikan mereka takut, mereka keluar tanpa pertempuran pun. Mereka ikutkan mereka nak bertahan kat situ, tentera Islam tunggu kat luar sampai bila pun tak selesai. Tapi mereka mereka takut. Maka mereka sanggup turun kepada kedudukan apa Rasulullah hukum. Maka Rasulullah hukumkan untuk mereka, apa kenderaan mereka boleh bawa. Mereka bawa pintu je. Lain barang semua tinggal. Macam tu saja sekali. Pasal ketakutan tadi Allah Ta'ala yang boleh lemparkan. Bukan ada ayat pula bagi musuh gerun. Kan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Ayat yang sama dipakai untuk custom. Kan? Ni GST kan pakai custom lah kan. Waja'alna min baini aydihim. Dahlah ayat untuk kafir. Dan kami menjadikan di antara mereka saddan. Amin khalfihim saddan. Belakang mereka pun ada ni. Fa'akshaynahum. Kami pasung pula mereka. Fa'umuk mahun kan. Apa maksud dia orang bayang macam tu sekali. Dia bagi bantai dekat custom. Custom tu Muslim, ada janggut lagi. Kan? Siap tak ada orang kan, murajaah Quran lagi. Tiba-tiba datang orang tu baca Quran dekat dia. Untuk apa? Elakkan tak nampak. Kan? Itu gila nama dia. Kan? Janggut betul. Tapi faham tak? Maksud dia ketakutan itu berlaku, musuh tu tentera Islam ni kena keluar. Mana Talut punya kumpulan dia tu, untuk kemenangan dia kena masuk. Bukan tunggu kat luar, tunggu. Tak boleh. Kena masuk. Walaupun dalam keadaan mereka sedikit, masuk. Janji Allah Ta'ala untuk menang tadi sejak daripada Musa lagi. Musa kata masuk, kamu akan menang. Janji Musa, masuk je, kamu akan menang. Tapi yang ini pun macam tu juga. Walaupun orang sikit, tajuk dia bukan tunggu kat luar. Bukan tunggulah sampai Tuhan hantar dia keluar. Tak boleh. Masuk dahulu. Lepas tu panggil asbab. Dalam Islam asbab tu kena ada. Lapar, makan. Dahaga, minum. Jahil, belajar. Bukan berzikir. Selawat ke? Jahil, belajar. Kemudian apa? Berdosa, minta ampun. Bertaubat, minta ampun. Kita kena selesaikan benda tadi setiap kali. Jadi macam dia nak menang perang, mestilah masuk perang. Bukan duduk rumah macam nanti selamatlah kita. Mana jadi macam tu? Jadi maksud dia orang kat tadi memang mereka keluar. Dan bukanlah dia kata kemenangan tadi sebenarnya memang bukanlah daripada tempat lain kecuali daripada sisi Allah Ta'ala. Bukanlah daripada kerana banyaknya persiapan, bilangan. Dan juga tidak juga banyak persiapan. Tentera Islam sepanjang sejarah. Kita kata macam zaman Islam, permulaan Islam naik. Kita kata zaman Umar bin Khattab anhu, kerajaan Rom, kerajaan Parsi, dua empire besar dunia yang selama ni sebelum daripada datangnya Islam, mereka lah rebut. Palestin tu sekejap dekat tangan Parsi, kejap dia dekat tangan Rom. Lepas tu kawasan ni Rom lawan. Lepas tu Parsi menang balik. Lepas tu Rom, itulah kawasan dia. Diorang tak masuk sebenarnya tanah Arab je. Saya kata tak ada benda kat situ. Kosong.
Zaman tak tahu minyak tu apa kan. Dia tak pandai keluarkan petroleum, dia anggap kosong, tak ada benda. Tinggalkan macam tu je. Jadi diorang sibuklah dengan tanah yang subur, kawasan apa? Iraq, kawasan apa Palestin, Syam kan. Itulah kawasan rebutan mereka. Datang Islam, dua-dua tentera kerajaan negara berkenaan jatuh. Kalau ikutkan tempoh jarak tadi, amat singkat daripada zaman pemerintahan Rasulullah SAW ke Madinah. Rasulullah wafat pada tahun 10 Hijrah. Abu Bakar pegang jawatan sampai 12, kan 2 tahun lepas Rasulullah SAW wafat. Kemudian Umar pegang, dan tahun keempat atau kelima pemerintahan Umar, kita kata tahun ke-16 ke 17 Hijrah. 16 tahun, 17 tahun lepas Islam berpindah ke Madinah, tiba-tiba Rom dan Parsi jatuh. Apakah kemenangan yang tadi datang dari mana? Kalau dibincangkan berkenaan badan, tak besar-besar pun orang. Makan masih lagi tamar. Kan makan kismis. Dan itu makanan orang. Ada roti barli dan sebagainya. Kemudian kalau dia kata kalau sekiranya kita patah balik pada masalah apa persenjataan, tak lebih pun. Kenapa mereka menang? Sebab janji Allah Ta'ala untuk orang beriman, Allah Ta'ala bagi mereka. Kerana mereka realisasikan iman, Allah Ta'ala bagi kemenangan. Ini zaman kita zaman apa? Zaman di mana zaman para sahabat dahulu. Empire besar dunia jatuh pada tangan Islam. Kalau yang terdekat yang kita boleh lihat adalah Afghanistan dahulu. Bila mana dicerobohi oleh Rusia dengan segala persenjataannya. Afghanistan tak ada apa, kosong. Tapi Rusia masuk dengan persenjataan yang penuh. Orang-orang Afghanistan dahulu dia faham ayat Quran, tak macam orang kita faham. Orang kita faham wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedia untuk kamu apa yang sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Untuk hadapi mereka, siapkan diri kamu dulu. Umribatul khair kan, apa dengan tali-tali kuda, turhibun bi Allah wa anduakum. Kamu gerunkan dengannya musuh kamu, musuh Allah dan musuh kamu. Maksudnya diorang baca ayat tersebut tak macam kita baca. Orang kita baca kena ada barang dulu baru pergi perang. Barang ada dulu baru pergi perang. Orang dia faham apa yang mampu. Pisau. Pisau lah. Inilah sedaya upaya kami. Dia bukan tak keluar, dia keluar. Kalau dia kata dia buat tindakan, masa dia keluar, dia pergi serbu ke apa tempat-tempat kem-kem apa askar Rusia. Sehingga last kali itulah Rusia masuk ke Afghanistan. Dia masuk kat situ, helikopter tak ada banyak pun. Diorang bawa helikopter perang, bawa peluru anti helikopter perang. Dia bawa kapal terbang, dia bawa anti kapal terbang. Last kali anti, dia bawa kereta tank, dia bawa peluru anti kereta tank. Last kali barang peluru tadi bawa tadi macam soalan sedekah dekat orang Afghanistan. Dan akhirnya pakai untuk halau mereka balik. Tapi gila, memang sejarah yang diceritakan tentang mereka ni, banyaklah yang muat ngarut. Kan perlu mortar tu kan. Ada pergi intai dulu, meletup kat muka pun ada. Lepas tu kan hilang tangan. Kan hilang tangan tu pakai kayu pun. Badui. Letak kat perut pun ada. Tembak orang letak kat perut. Ada luka. Lepas tu nanti balut, tembak lagi. Dia orang badui. Tapi hasil dia apa jadi? Hasil dia Allah Ta'ala keluarkan tak? Keluarkan. Cuma lepas tu mereka tak dapat persetujuan sesama sendiri. Itu masalah ni. Dari segi masalah musuh Allah Ta'ala keluarkan. Bantuan Allah Ta'ala kata umat Islam memang berjalan. Cuma kita tak perasan saja. Benda tu memang bantuan. Jadi apa yang disebut oleh ulama di kalangan Bani Israel ketika itu kepada tentera Talut, betul. Pasal betapa banyak dia kata daripada kumpulan yang kecil telah menewaskan kumpulan yang besar. Dengan apa? Dengan izin Allah. Banyak dah. Wallahu ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama-sama orang yang bersabar. Maka kamu sabar, Allah Ta'ala akan berikan bantuan kepada kamu. Bila kita kata persediaan tadi, kalau mampu pisau lah. Kalau mampu gunting lah. Saya mampu gunting je, gunting. Mastata'tum, apa kamu mampu? Macam kita berdiri solat kan. Bila Nabi kata idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum. Bila aku perintah kamu satu perkara, buat sedaya upaya kamu. Mana kita contoh macam kita wuduk dengan air. Air tak ada. Maka dengan tayamum. Debu pun tak ada. Semayang macam keadaan tu. Macam mana berlaku pada para sahabat ketika mana kita bincangkan tu. Diorang nanti sampai tajuk dia. Ketika mana diorang cari kalung Aisyah radhiyallahu anha, tak jumpa. Kan diorang ketika tu turun je tak turun lagi air tayamum. So apa diorang buat? Semayang tanpa wuduk. Semayang tanpa wuduk. Dan Nabi tak suruh ulang balik pun. Tu yang kita apa kesedaya upaya kamu. At least kan yang kita mampu itu air buat. Macam tu masalah dia faham macam tu. Macam bila tajuk berkenaan bersolat. Sholli qa'iman. Diri, solat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati'. Kalau kau tak mampu, fa qa'idan. Kau tak mampu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati', kau tak mampu juga. Fa ala jam. Mana di atas ni? Mana di atas sebelah pengiring? Kau tak mampu juga. Last sekali au ma'ima. Mana isyarat dengan mata dia.
At least, paling tak boleh, itulah. Manusia dia tinggal tidak. Jadi itu bila kata ayat Quran yang menyatakan berkenaan buat persiapan untuk bertemu musuh tadi, dibaca oleh orang lain dengan maksud apa? Siap diri dulu baru pergi perang. Orang Afghanistan faham apa? Ini saja kami mampu. Mastata'tum, sedaya upaya kamu. Dan memang mereka berjaya akhirnya usir tentera kafir daripada negara mereka. Cuma lepas tu kesatuan mereka tu pula masalah. Tu je. Saya bahasa manusia tadi dalam masalah percanggahan tadi, ego tu masih lagi tinggi. Yang itu sebab kenapa timbul tajuk. Jadi dan Allah Ta'ala nyatakan wallahu mas-sabirin, Allah Ta'ala sama-sama dengan orang yang bersabar. Dan sambung lepas tu Allah Ta'ala nyatakan walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق wa innaka laminal mursalin. Itu okey. Apabila bertembung saja kumpulan iman, itu kumpulan yang sedikit, itu kumpulan Talut, bertembung saja dengan tentera dengan musuh mereka, itu orang-orang yang menemani Jalut, dan mereka mereka mempunyai jumlah yang besar. Nampak saja bertembung saja tentera tadi. Qalu, orang-orang beriman yang bersama dengan Talut berkata, Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra. Maksud dia, wahai Tuhan kami, afragha ni maksud ni. Saya bekas ni ada kan? Saya tumpah. Saya kosongkan daripada bekas ni. Bila faragha maksud dia kosong. Afrigh maknanya curahkanlah, limpahkanlah. Alaina ke atas kami. Sabran, kesabaran. Maksud dia turunkanlah ke atas kami kesabaran dari sisimu. Bersabar ni adalah benda yang kita kata benda yang kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang boleh bersabar ketika musibah, ada orang boleh bersabar untuk beribadah, ada orang boleh bersabar diri daripada buat maksiat. Bersabar ni banyak bentuk. Dia sabar ni sabar bukan satu bentuk. Sabar daripada kemarahan satu. Kan sabar ketika kena musibah satu. Sabar ketika mana nak beribadat, nak tahan diri tak usah lari daripada beribadat. Tahan diri, duduk juga kan, rasa TV terpanggil, mari kan, mari kan, petang-petang ada cerita apa sekarang best, nasi lemak babi dara apa cerita petang maghrib tu mari kan tak apa, dan lagi ni habis drama pukul 8 dan solat maghrib lagi kan, setengah jam je lewat kan. Jadi dia tahan diri dia daripada dia tinggalkan benda tu, dia tahan. Hati dia nak pergi tapi dia tahan. Dia sabar juga. Kan sabar dalam kenikmatan pun ada. Semua sabar ni banyak bentuk, bukan satu bentuk. Tapi diorang ni ketika ni diorang minta supaya sabar dalam ketahanan melaksanakan jihad. Jangan lari. Okey. Wasabbit aqdamana, dan juga tetapkanlah pendirian kami. Itu pada bertemu musuh-musuh. Okey. Dan jauhkanlah kami daripada perbuatan lari. Dia tetap kami jangan bagi kami lari, dan juga daripada lemah. Bagi kami kuat untuk bertempur. Okay, maksud dia wansurna 'alal qaumil kafirin, dan bantulah kami ke atas orang yang kafir. Maksud dia mereka rehat berkenaan doa pada Allah Taala dahulu. Bukan nampak musuh baca ayat. Orang kita ada kan nampak musuh baca ayat. Nampak anjing tabat syada abi lahab wa. Apa hal kan? Tak senonoh betul. Tengok kaedah para anbiya. Macam Nabi sendiri bila datang kan, musuh datang, hasbunallah wa ni'mal wakil, wa qalu hasbunallah. Mereka nampak musuh, dia kata hasbunallah. Kan maksudnya dia ada kata-kata lafaz yang betul ketika waktunya. Bukan main lafaz suka hati je. Baca ayat ni menang ni. Kan? Dia ikut suka hati dia. Tengok ayat tu kata apa? Dia orang doa, baca pada doa dia. Jelas. Tak ada sebarang kekeliruan. Dan ini manhaj para anbiya dan salafus salih dahulu, dan golongan soleh di kalangan para pengikut para anbiya, salafus soleh di kalangan umat Islam itu sendiri. Semua jelas dan nyata. Ada masalah,
doa ikut masalah tadi. Bukan ikut tajuk doa tadi. Bukan main suka-suka hati baca ayat ini. Wa idza batash jabarin. Kenapa? Ini kalau tumbuk musuh tumbang ni. Kan? Tak ada kerja lain. Kan? Nampak tak cara mereka bawa? Pasal orang Melayu kita dia kan ada ayat kan. Baca ini nanti musuh tak nampak. Baca ini kita sampai kat rumah balik. Lalu tak jihad pun. Kan dia baca ayat sampai kat rumah dah. Musuh mana? Kita selamat. No tu kan. Jadi mereka tak pergi berperang pun kadang-kadang. Allah Ta'ala nyatakan mereka minta kepada Allah Ta'ala perkara tersebut dan Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala kata fahazamuhum biidznillah. Maka mereka telah mengalahkan, menewaskan musuh mereka dengan izin Allah. Dan saudara mereka tewaskan mereka dan kuasai mereka dengan bantuan Allah Ta'ala. Pertama kita kata bantuan tadi bukan sebab barang, bukan sebab bilangan. Sebab Allah Ta'ala boleh berikan kemenangan sekalipun anda tak cukup. Sebab bila kita zaman kita sekarang ni, negara-negara besar dunia ada nuklear. Kita dengar nuklear dan sebagainya. Ketar. Sebagian orang kita kata apa? Di kalangan pemimpin umat Islam ni, dia patuh dengan Amerika Syarikat, patuh dengan apa dibuat minta. Sebab ketakutan, bimbang takut kalau dikenakan sebarang tindakan dengan nuklear tadi tu habis rakyat. Macam berlaku pada Jepun dulu kan. Jadi dia nampak benda terjadi sekali, mereka takut akan jadi berkali-kali. Bukan sebab itu kadang-kadang sebagian pemimpin dunia ni menganggap tindakan mereka patuh pada Amerika Syarikat tu sebagai apa? Patriotik, sayang ke rakyat. Saya tak salahkan, betul. Tapi kadang-kadang kerana mungkin iman dia lemah, dia tak tahu bahawa sebenarnya kemenangan milik daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita kata logik tu betul, tapi Allah Ta'ala sendiri tak pernah suruh para sahabat jumlah cukup, ramai dulu baru lawan dengan musuh. Macam-macam zaman Umar dahulu, ikutkan jumlah ketenteraan mereka ada, tak mampu bertempur dengan golongan tentera Rom atau Parsi. Mana cukup? Tentera Parsi pakai gajah, tahu tak? Tentera Islam tak ada gajah, diorang ada tentera gajah. Kuda tak biasa tengok gajah. Sampai ada sebahagian ikan tabi'in dulu kan, dia buat patung bentuk gajah kan, dia macam bukit besar kan. Dia biasakan kuda dia rempuh dekat situ supaya jangan sampai lari. So bila gajah betul datang, kuda tak lari. Macam tu sekali nak kena train diri. Tak ada ayat dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim lari. Liila fi quraish ke ataupun apa? Alam takut. Dia bacanya ayat surah Al-Fil lagi kan, lari gajah bertiarap. Tak ada pun. Tu orang buat physically. Mereka usahakan sampai menang. Tapi dari segi ketenteraan tak sekuat pun tentera musuh. Tak sekuat tu. Tapi apa? Iman mereka. Iman tu yang ada. Yang menyebabkan mereka menang adalah iman. Kepercayaan mereka pada janji Allah Ta'ala, maka itulah memberikan kepada mereka ni kemenangan. Bukan sebab dengan persiapan, bukan sebab bilangan. Sebab saya ulang kali, tak pernah umat Islam ni dalam peperangan jumlah lebih ramai daripada tentera musuh. Okey. Dan dalam kejadian tersebut waqatala Daud Jalut, dan telah bunuh Daud Jalut. Daud dia salah seorang dia tentera Talut, telah bunuh Jalut. Memang kalau kisah Israeliat banyaklah. Dia baling cara dia bunuh tu dengan apa? Dengan lestik kan. Lestik bukan lestik macam ni. Lestik yang pusing tu, yang letak batu tu kan, dia pusing-pusing lepaskan. Wallahu a'lam ya ke tidak. Mana satu? Pasal kita dalam masalah kisah Bani Israel, kita tidak boleh percaya, tak boleh tolak apa yang datang dalam Taurat atau Injil. Kita cuma kata amanna billah bima anzalallah. Kita beriman dengan apa yang Allah turunkan. Tapi kita tahu itu betul ke tidak. Tak ada clarification daripada Nabi, maka kita anggap Israeliat, mungkin jadi ya, mungkin jadi tidak. Maka tak perlu bincangkan pun kalau boleh, pasal benda tak memberi kesan. Apa alat Daud gunakan untuk bunuh Jalut tidak memberikan kesan untuk zaman kita. Bahkan ada kisah Daud lepas tu kahwin dengan anak Talut. Lepas tu bila Talut mati, Daud take over macam mana, wallahu alam. Tu kisah-kisah Israeliat banyak sangat. Maksud dia kata apa? Dia kata dia bunuh. Dan kemudian dikembalikan, dipulangkan ke kerajaan kepada Daud alaihissalam berserta dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia daripada kenabian yang besar. Kerana ini Allah Ta'ala firman, wa atahullahul mulk. Dan Allah Ta'ala berikan dia kerajaan lepas tu, yang dah asalnya pada tangan Talut. Dan hikmah, itu kenabian, diberi pada dia. Dan Allah Ta'ala ajarkan dia, wa 'allamahu mimma yasha'. Allah Ta'ala ajarkan dia apa sahaja yang dikehendaki. Maksud dia dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada ilmu yang dikhususkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dengan Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Jadi dia pun diajarkan ilmu Allah Subhanahu taala yang Allah Taala kehendaki. Bukan apa dia nak, Allah nak. Wa 'allamahu mimma yasha. Allah Taala ajarkan dia dari apa yang Allah Taala kehendaki. Bukan Daud hendak, Allah nak. So apa kepandaian Daud ada lepas tu adalah daripada Allah Subhanahu taala berikan. Kemudian Allah Taala berfirman lepas tu,
Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Dan jika tidak Allah Taala apa? Menolak manusia ni sebahagian dengan sebahagian lain. Maksudnya Allah Taala gunakan manusia ini untuk tempur sini, jadi jalan sini, jadi saling tolak menolak. Lafasadatil ard, mesti akan binasalah bumi. Kerana apa? Kerana jika tidaklah dia menolak daripada satu kaum jadi dengan satu kaum yang lain, macam mana Allah Taala menolak dengan Bani Israel ini, dengan apa tolak sekat dengan apa daripada Bani Israel ini dengan peperangan Talut dan juga keberanian Daud, nescaya Bani Israel akan apa? Binasa. Kalau tak adalah barisan depan mereka ni, kumpulan ni, Bani Israel suruhnya akan binasa. Tapi kerana Allah Taala letakkan orang ke depan untuk berhadapan dengan musuh, maka mereka dapat teruskan kehidupan dan juga dapat selamat daripada ancaman musuh mereka. Macam Allah Taala nyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 40, walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Jika Allah Taala tak menolak manusia satu bahagian dengan satu bahagian lain, lahuddimat sawami'u, pasti akan dirobohkan semua tempat-tempat ibadat, wabi'un, dan juga kuil-kuil. Dia kita sebut nama ni pasal nama tempat ibadat agama sebelum ni. Wasalawat, dan juga musalla-musalla, wal masajid, dan juga tempat-tempat masjid. Masjid yang masjid tadi yuzkaru fiha ismullahi katsira, disebut dalamnya nama Allah dengan banyak. Kalau kita kata dibiarkan tanpa ada manusia mempertahankan, saya dia akan terus apa? Binasa dan juga hancur. So Allah Taala menangkan satu, kalahkan satu, naikkan satu, lawan balik supaya apa? Semua orang ada kehormatan. Dan sekali hatta tempat ibadat orang bukan Islam pun terjaga dengan sebab tu. So kalau kata ya kerajaan Islam sekalipun, kita kata yang pemimpin dia tadi kadang-kadang ada separuh tu sombong yang dia ada kan, lepas lama sangat memerintah kerana lupa dengan ajaran Allah Taala Islam, akhirnya dia akan apa? Zalim. Dia Allah Taala jatuhkan dia, naikkan lain pula supaya benda tu akan tolak tarik menarik balik, supaya akan jadi stabil semula. Pasal manusia ni kalau lebih kuasa pun masalah juga, tak ada kuasa pun masalah juga, ada kuasa lebih sangat pun masalah juga kan. Dia overpower authority, terlebih kuasa kan. Semua sekali boleh pakai kan, semua boleh ampun, masalah juga. Macam kadang-kadang sultan ke agung ke sebagainya rasa kuasa lebih sangat, masalah juga. Kalau tak ada kuasa pun masalah juga. Jadi maksud dia benda tadi ada keadaan di mana kalau terlebih kuasa tadi tu dia akan melampau. Hatta kadang-kadang berlaku dengan seorang muslim pun. Mukmin mungkin tidak, muslim ya. Muslim boleh jadi, mukmin tidak. Dan Allah Taala dan Allah Taala nyatakan lepas tu, walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin, tapi Allah Taala beri kelebihan ke atas sekalian alam. Mana maksud dia? Dia mengurniakan ke atas mereka dengan rahmatnya terhadap mereka, dan dia menyekat daripada mereka sebahagian mereka dengan sebahagian lain. Dialah yang jadikan ini menang, ini kalah, ini dapat ada orang bergerak mempertahankan, ini tak ada orang gerak menjaga mereka. Dan dia ada hukmul hikmah, dia ada hukum dan juga kebijaksanaan. Maksudnya setiap kali dia jadi peraturan tadi, dia buat atas dasar dia nak buat. Tak ada siapa kata, kenapalah Allah tak nak buat macam ni, kenapalah kita tak menang, kenapalah kita tak ada. Dia ada sebab kenapa dia buat. Hatta diizinkan berapa lama Israel menguasai tanah Palestin. Dengan umat Islam ni kita kata damai pun, tapi kenapa dibiarkan juga? Ada sebab. Allah Ta'ala tahu kenapa. Akan selagi mana umat Islam tak sedar, tak faham berkenaan dengan asas kemenangan mereka, tak betulkan iman mereka, maka Allah Ta'ala kekalkan macam tu. Ada nama, ada tamadun kan, banggalah dengan Melayu turun apa macam-macam benda lah. Orang Melayu ni dalam perang ini adalah sekian, tapi dalam masa sama sendiri tak ada buat kerja apa. Yang seronok kan orang dengar cerita dulu tentera Islam yang berperang takluk Sepanyol tu, kata kayu tu datang daripada tanah Melayu lah. Contoh dah macam tu lah kan. Maksud bangga dengan Melayu, tapi kita sekarang tak ada benda buat pun. Itu masalah juga. Seronok dengan apa yang terdahulu, tapi tak buat benda kerja sekarang. Kan kita bangga dengan atuk nenek kita ada apa, kita ada buat apa benda pun kat sini. Okey? Allah Ta'ala tahu kenapa. Jadi selagi mana tak patut, dia tak bagi. Dia biarkan kita dalam keadaan sama. Pasal untuk penapisan. Bahkan untuk menapis. Kerana tak diberikan kemenangan, tak diberikan kekuatan. Sebab apa? Nak tapis. Pasal orang yang lemah iman, dia akan bercakap, ini ke Islam yang benar, ini ke Islam yang benar. Dia akan sentiasa mempersoalkan tentang Islam. Maka ada saya jumpa seorang tu, dia kata apa? Dia kata, Ustaz cerita berkenaan Islam ni merintah ni. Saya bila tengok Islam merintah dekat tanah-tanah Arab ni, teruk lah Ustaz. Saya kata yang merintah kat tanah Arab, saya bagi contoh mana? Dia kata mana? Contoh Mesir, dia kata kotornya, ininya, sebagainya. Saya kata sejak bila pemerintah dia tadi Muslim yang betul? Dia diam. Bukan tentera kan merintah, ke ulama' merintah? Tentera lah. Letak kat negara ni pula, Iraq, siapa merintah? Tentera juga. Tak kat Yaman, siapa merintah? Tentera juga. Mana ustaznya?
Mana orang ahli agama yang terlibat? Tak ada pun. Maksudnya macam Syria, Lubnan ke, mana sekalipun. Semua yang terlibat tadi semuanya orang yang bukan berfikiran tentang Islam. Semua berfikiran sekular, sama ada sosialisnya, tanah Arab sosialis. Revolusi Arab. Mana ada kaitan dengan Islam? Macam di Pakistan, betul sekolah agama banyak. Hafal Quran, tapi masalahnya pemerintah bukannya orang yang nak Islam sangat. So kita kata tak boleh. Awak kata apa masalah cakap macam ni, saya kata. Kalau lah saya kata okeylah, put on. Katalah pemerintah tadi tak bagus dan juga teruk. Dan kita kata Islam tahu benda tak. Tapi kita ukur level manusia ni tak happy dengan stres. Betul? Tak happy stres lah. Stres banyak bunuh diri, betul? Okey. Negara mana banyak bunuh diri, maksud dia paling gagal. Bukan, saya bagi tahu, maksud dia kita faham itu. Rakyat paling stres, paling gagal. Paling banyak bunuh diri, maksud dia paling stres. Paling stres, paling gagal. Negara paling gagal adalah rakyat paling banyak bunuh diri. Okey, paling banyak bunuh diri kat dunia ni apa? Korea, Jepun, Amerika Syarikat. Saya kata percaya. Tak juga, dia diam. Saya kata jangan point macam tu. Kalau kata rakyat tadi kan dengan keadaan diorang miskin, diorang happy je. Tak ada masalah pun. Kan happy go lucky. Kan ada tak ada sudah. Kencing tepi jalan. Lawak tu betul. Kan diorang happy. Kita lah macam-macam. Kita kan. Kita kata kita hidup sana, kita akan stres. Tak stres pun. Diorang happy je. Kita je masalah masuk tempat orang kan, tak budaya diorang kita tak tahu. So kita rasa macam apa ni? Kita apa kan orang. Masalah kita tak tengok balik. Kalau betul diorang rasa sengsara, dan diorang akan jadi orang paling banyak bunuh diri. Soalan sekarang diorang bukan orang paling banyak bunuh diri. Betul tak? Itu tajuk yang kena jaga buat ni. Jadi dia kata apa? Dia kata dan hujah ke atas ciptaannya pada semua perbuatan. Apa perbuatan Allah buat, semua dia ada sebab. Mana pada kata-kata dan perbuatan ni semua sekali ada. Kenapa dia suruh, kenapa dia sekian, kenapa dia bagi, kenapa tak bagi. Dia ada hujah yang tinggi. Walillahi hujjatul balighah, bagi Allah Taala ada hujah yang melampau, yang paling betul, paling habis tinggi. Allah Taala nyatakan, tilka ayatullah natluha alaika bil haqq. Itulah ayat dari Allah yang akan bacakan ia kepada engkau hai Muhammad dengan benar. Wa innaka, maksud engkau la minal mursalin, engkau ada benar-benar di kalangan para utusan. Maksudnya ayat ini yang Allah Taala ceritakan dalamnya kepada engkau mengenai daripada kisah orang yang kami ceritakan. Ia adalah benda benar. Kisah Talut ini adalah benar. Kisah bagaimana orang mengikut dia adalah benar. Pengikut-pengikut dia yang beriman, yang ragu-ragu, pemerintah yang sebelumnya minta raja, semua sekali adalah benar. Itu berlaku dan atas bertepatan dengan apa yang ada pada ahli kitab. Apa di tangan mereka pun ada kisah tadi yang diajarkan mereka oleh ulama Bani Israel. Dan itu benda tu adalah kisah benar. Diorang pun tahu kisah tu adalah benar. Wa innaka, engkau hai Muhammad, la minal mursalin, benar di kalangan para rasul. Mana ini adalah penegasan. Mana kalau mereka tak tahu kisah tadi, ini kisah yang mereka terlupa. Ingatkan balik pada mereka. Dan kamu pun sama, jangan jadi macam ni. Jangan jadi macam mereka. Mana percayalah janji Allah Ta'ala itu adalah benar. Kemenangan itu adalah kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anta astaghfirullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.